Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik panggilan kecemasan harian. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 436 panggilan kecemasan melibatkan 57 panggilan kebakaran, 154 panggilan penyelamatan dan 225 panggilan khidmat khas. Negeri Selangor mencatatkan jumlah panggilan kecemasan tertinggi iaitu sebanyak 108 jumlah panggilan keseluruhan. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula, sehingga Selasa 31 Ogos 2021 sebanyak 64,434 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang melibatkan 42,886 disinfeksi bangunan, 6,155 pemindahan mangsa, 217 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin dan lain-lain permis, 8 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, 177 penugasan di pusat pemberian vaksin, 1,020 operasi pengurusan jenazah dan 13,971 lain-lain tugas. Bagi operasi disinfeksi, sehingga semalam sejumlah 42,886 operasi dilaksanakan, merangkumi 157 zon iaitu 145 zon merah, 5 zon jingga, 5 zon kuning dan 2 zon hijau mengikut pengkelasan pejabat kesihatan daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Semalam sahaja 262 operasi disinfeksi meliputi 81 zon merah dan 3 zon kuning telah dilaksanakan melibatkan 13 buah negeri iaitu Selangor 16 operasi, Negeri Sembilan 7 operasi, Johor 24 operasi, Sarawak 36 operasi, Pahang 6 operasi, Sabah 23 operasi, Perak 22 operasi, Melaka 26 operasi, Kelantan 19 operasi, Pulau Pinang 28 operasi, Terengganu 10 operasi, Kedah 27 operasi, Perlis 7 operasi, serta 3 buah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 7 operasi, Putrajaya 3 operasi dan Labuan 1 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 24,678 permis yang terdiri daripada 3,938 pusat perniagaan, 2,599 kawasan perumahan, 5,058 tempat awam, 404 pasaraya dan 8,900 bangunan kerajaan serta 324 balai, 316 pusat tahfiz, 861 permis polis diraja Malaysia dan 2,278 buah sekolah kerajaan. Seterusnya kita beralih ke laporan insiden. Satu operasi mencari dan menyelamat seorang anggota tentera dilaporkan berlaku semasa sedang menjalani latihan di Kuala Bera, Pahang. Operasi tersebut turut mendapat perhatian Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah apabila baginda bersama-sama anggota penyelamat menaiki bot bagi menyertai operasi mencari dan menyelamat anggota tentera tersebut. Sebelum itu, anggota tentera yang dilaporkan hilang di Sungai Pahang ketika mengikuti latihan para Predator Siri 1 2021 pada Ahad lalu. Baginda yang mengenakan seragam tentera darat menaiki bot disediakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang pada jam 4.40 petang semalam ketika hujan renyai sebelum menjadi lebat kira-kira 10 minit selepas Seri Paduka menyertai operasi mencari dan menyelamat bagi mengesan Lance Corporal Muhammad Azrin Muhammad Isa. Mangsa dikatakan tenggelam ketika hampir tiba ke tebing sungai dan cubaan rakannya menarik Muhammad Azrin gagal sebelum bapa kepada seorang anak perempuan berusia 9 bulan itu hilang daripada pandangan.
Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba IR Haji Wan Muhammad Zaidi bin Wan Isa, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang berkata, operasi mencari dan menyelamat yang masuk hari ketiga itu membabitkan 116 pegawai dan anggota pelbagai pasukan keselamatan dengan kawasan pencarian diperluaskan sehingga 7 km dari lokasi mangsa dilihat kali terakhir. Tambah beliau, cuaca yang tidak menentu menjadi cabaran utama selain keadaan arus deras di dasar sungai. Tentera Darat Malaysia turut menggerakkan anggotanya dalam operasi mencari dan menyelamat ini, namun tiada penemuan setakat ini. Operasi yang diketuai oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 2 Pahang ini turut dibantu oleh pihak polis di Raja Malaysia serta penduduk kampung di kawasan tersebut. Sementara itu, di Terengganu, cuti umum sempena Hari Kemerdekaan yang ke-64 bagi dua remaja bertukar tragedi apabila mereka dipercayai telah lemas dalam dua kejadian berasingan di Dungun dan Kemaman petang semalam. Muhammad Firdaus Afif Yusof, 21 tahun, dipercayai lemas ketika sedang mandi bersama 4 lagi rakannya dalam insiden yang berlaku di Sungai Sui, Kampung Tokkah, Dungun sekitar jam 3 petang semalam. Manakala Muhammad Nazmi Muhammad Saidi, 23 tahun pula, telah terjatuh ke dalam jeram ketika sedang memancing bersama rakannya di Jeram 7, Kampung Paya Berenjut, Kemaman pada jam 4 petang semalam. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, bagi kes di Dungun, mereka telah menerima panggilan kecemasan pada jam 4.02 petang sebelum mengarahkan pasukan anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Dungun dan pasukan penyelamat di air Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Berang untuk ke lokasi kejadian. Beberapa minit kemudian, Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Terengganu sekali lagi menerima panggilan kecemasan berkaitan mangsa lemas di Kemaman, iaitu pada jam 4.18 petang semalam. Sepasukan 15 orang anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Cenih, termasuk bantuan pasukan penyelamat di air di Balai Bomba dan Penyelamat Cukai, telah tiba ke lokasi dan mengesahkan kejadian. Dua remaja berkenaan masih lagi tidak dijumpai sehingga kini dan operasi mencari dan menyelamat masih lagi dijalankan. Manakala satu kejadian kebakaran yang berlaku di Balai Polis Cendrawasih Lahad Datu dilaporkan jam 12 malam tadi. Komander Operasi Penolong Penguasa Bomba Samsul Rashid berkata, kebakaran melibatkan sebuah rumah kontena milik Balai Polis Cendrawasih yang digunakan sebagai bilik rehat anggota jenis kekal berukuran 60 x 10 kaki persegi telah terbakar kira-kira hampir 50%. Kebakaran telah berjaya dipadamkan oleh anggota polis menggunakan alat pemadam api dan air paip sebelum ketibaan pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Lahad Datu. Tiada kecederaan mangsa dilaporkan dan operasi tamat sepenuhnya pada jam 2.15 pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Negeri Kedah menerima laporan insiden mangsa tertusuk besi melalui bilik kawalan Balai Bomba dan Penyelamat Alustar yang berlaku di alamat Kampung Hutan Pulai, Jalan Langgar Alustar, Kedah. Lantas, anggota seramai 6 orang dari Balai Bomba dan Penyelamat Alustar digerakkan ke lokasi kejadian. Dan setibanya di lokasi, Komander Operasi melaporkan terdapat seorang mangsa wanita berusia dalam lingkungan 20-an berbangsa Melayu sedang berada di dalam bilik air dengan keadaan pergelangan tangan kanan mangsa telah tertusuk serpihan besi sepanjang 2 inci. Rawatan awal telah diberikan sebelum menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan besi tersebut dari tangan mangsa. Mangsa yang mengalami kecederaan luka terbuka hampir 1 inci pada tempat tusukan tersebut telah dibawa ke Hospital Kedah Medical Center oleh keluarga beliau bagi mendapatkan rawatan selanjutnya. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 7.41 pagi tadi. Bahagian Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah melakukan operasi logistik COVID-19 dengan melakukan penghantaran bekalan vaksin dan pasukan perubatan sempena program outreach COVID-19 vaccination di Long Leau, Sarawak. Penerbangan yang diketuai oleh juruterbang Penguasa Bomba Muhammad Muiz dan dibantu oleh pembantu juruterbang Penolong Penguasa Bomba Akmaluddin turut membawa pasukan perubatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia yang diketuai oleh Dr. Nur Izni dan pegawai takbir kanan pejabat daerah Beluru telah berjaya melaksanakan suntikan dos pertama vaksin COVID-19 kepada 31 orang penduduk Long Leau.
Saudara, paparan berita itu tadi mengakhiri segmen berita terkini pada pagi ini. Kita jumpa lagi esok untuk lebih banyak berita berkaitan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sekian dahulu dari kami, amalkan norma baharu, jaga jarak, jaga kebersihan, kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Saya Farizul Naim, teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel, info keselamatan anda. Assalamualaikum dan salam hormat.